From now on, emergency will be implemented in Malaya. From now, amnesty will be given to the communists. "同志们，咱们绝不投降，投降者必得到惩罚。" Tawaran pengampunan kerajaan perikatan adalah tidak munasabah dan praktikal. Cadangan yang diberikan adalah rundingan dijalankan secara langsung antara kedua-dua pihak yang terlibat dalam pertempuran untuk mencapai gencatan senjata dan menyelesaikan persoalan permusuhan. Pada 28 Disember 1955 di Baling, Kedah. Sesi pertama. Tunku Abdul Rahman dan anggota UMNO berkumpul di Baling English School. Wakil dari Parti Komunis Malaya tiba dan ia bermakna rundingan Baling telah bermula secara rasminya. Selamat datang. Saya menghargai kehadiran anda. Kita semua di sini hari ini kerana kita ingin mencari jalan untuk menyelesaikan isu yang timbul. Kita semua ingin melihat Malaysia maju dan sejahtera. Saya memahami bahawa kita mempunyai pandangan yang berbeza. Tetapi, saya percaya bahawa kita boleh mencapai satu kesepakatan. Tunku Abdul Rahman, saya tidak berada di sini untuk berunding. Kami mempunyai agenda kami sendiri. Saya memahami bahawa kamu mempunyai hasrat itu, tetapi kita perlu memikirkan kesan jangka panjang. Kami percaya bahawa Malaysia boleh mencapai kemajuan dengan cara yang damai. Saya menawarkan kita semua peluang untuk berunding dan mencapai kesepakatan. Tapi, kami tidak akan mengalah, Tunku Abdul Rahman. Saya memahami bahawa kamu mempunyai pandangan yang kukuh, tetapi kita perlu mencari jalan untuk berdamai. Saya menyuruh kamu untuk berfikir jangka panjang dan memikirkan kepentingan rakyat Malaysia. Kita perlu mencari jalan keluar yang terbaik. Saya setuju dengan Tunku Abdul Rahman. Kita semua ingin mencari jalan untuk menyelesaikan isu ini dengan cara yang damai dan mengambil kira kepentingan rakyat Malaysia. Saya menyuruh pihak-pihak yang terlibat untuk bekerjasama dalam mencapai kesepakatan. Saya akan berfikir mengenai tawaran Tunku Abdul Rahman. Saya menghargai keputusan itu. Saya berharap kita boleh bekerjasama dan mencapai kesepakatan yang terbaik bagi kedua belah pihak. Dialog ini menunjukkan kebijaksanaan Tunku Abdul Rahman semasa sesi pertama rundingan Baling dijalankan. Beliau menunjukkan kebolehan untuk berdebat dengan bijaksana dan menawarkan jalan damai dalam mencari penyelesaian kepada isu yang timbul. Beliau juga menyuruh kedua-dua pihak untuk berfikir jangka panjang dan memikirkan kepentingan rakyat Malaysia. Sesi kedua. Selepas sesi pertama tamat, sesi kedua bermula pada pukul 3.30 petang. Selamat datang semula. Saya harap kita boleh melanjutkan perbincangan kita dari sesi pertama dan mencari penyelesaian yang terbaik untuk semua pihak. Kami telah mempertimbangkan tawaran Tunku Abdul Rahman, tetapi kami masih mempunyai beberapa kebimbangan. Sila jelaskan kebimbangan kamu. Kita semua ingin memahami isu-isu yang timbul dan mencari penyelesaian yang terbaik. Kami bimbang bahawa kebebasan bersuara tidak akan dilindungi dalam usaha ini. Saya memahami kebimbangan kamu, tetapi saya ingin menegaskan bahawa kebebasan bersuara adalah hak asasi manusia dan Malaysia menghormati hak tersebut.
Kami berjanji untuk melindungi hak-hak asasi manusia dalam perbincangan ini. Kami juga bimbang bahawa rakyat akan terpinggir dalam usaha ini. Saya menghargai kebimbangan kamu dan saya ingin menegaskan bahawa rakyat Malaysia adalah keutamaan kita dalam usaha ini. Kami berjanji untuk memperjuangkan kepentingan rakyat Malaysia dalam perbincangan ini. Saya setuju dengan Tunku Abdul Rahman. Kita perlu memikirkan kepentingan rakyat Malaysia dan melindungi hak asasi manusia. Saya percaya bahawa kita boleh mencapai penyelesaian yang terbaik dan damai. Kami akan mempertimbangkan tawaran Tunku Abdul Rahman dan kami berharap bahawa kita boleh mencapai penyelesaian yang terbaik bagi kedua belah pihak. Saya menghargai keputusan itu dan saya berharap kita boleh terus bekerjasama dalam mencari penyelesaian yang terbaik untuk rakyat Malaysia. Tunku Abdul Rahman menunjukkan kesediaannya untuk bekerjasama dengan Wakil Parti Komunis Malaya dan memastikan bahawa hak asasi manusia dan kepentingan rakyat Malaysia dilindungi dalam perbincangan ini. Beliau juga menyeru kedua-dua pihak untuk bekerjasama dalam mencari penyelesaian yang terbaik dan menyelesaikan isu-isu yang timbul dengan cara yang damai. Ini menunjukkan bahawa Tunku Abdul Rahman adalah seorang pemimpin yang bijak dan berpandangan jauh serta berusaha untuk membawa perdamaian dan keamanan ke atas negara Malaysia. Sesi ketiga bermula pada pukul 6.40 petang. Selamat datang kembali Pak Chin Peng. Saya berharap pertemuan kita hari ini akan membawa kemajuan dalam perbicaraan kita. Terima kasih Tunku, saya juga berharap demikian. Sebelum kita mula, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih atas kesediaan anda untuk datang ke sini dan berbicara dengan kami. Kami tahu bahawa membangunkan kepercayaan memerlukan waktu dan usaha dan kami menghargai kesabaran dan ketekunan anda dalam perbicaraan ini. Terima kasih Tunku, kami juga menghargai kesabaran dan kebijaksanaan anda dalam memimpin negara ini dan mengatasi masalah yang dihadapi. Terima kasih. Sekarang, mari kita bahaskan masalah yang menjadi hambatan dalam usaha kita untuk mencapai perdamaian. Salah satunya adalah masalah pengembalian wilayah yang masih dikuasai oleh pihak komunis. Kami siap untuk membicarakan masalah ini dan menyelesaikannya dengan damai. Namun, kami juga khawatir bahawa tentera Inggeris akan menangani pengembalian ini akan menggunakan kekerasan terhadap kami. Saya memahami kebimbangan anda, namun kami menjamin bahawa tentera Inggeris akan menangani pengembalian ini dengan baik dan tanpa kekerasan. Kami juga telah memastikan keselamatan para pihak komunis selama proses ini. Kami akan mempertimbangkan tawaran anda dan memberi tahu anda nanti. Namun, ada lagi masalah yang ingin kami diskusikan. Kami ingin memperoleh kebebasan politik dan media untuk menyuarakan pendapat kami. Saya setuju bahawa semua orang harus memiliki hak untuk menyuarakan pendapat mereka dan melibatkan diri dalam politik. Namun, kita harus memastikan bahawa hak ini tidak disalahgunakan untuk memprovokasi kekerasan atau merugikan kepentingan nasional. Kami memahami kebimbangan anda dan berjanji untuk menggunakan hak ini dengan bertanggungjawab. Kami ingin menjadi bahagian dari negara yang inklusif dan adil bagi semua warga negara. Saya setuju, Pak Chin Peng. Kita semua harus bekerja sama untuk membangunkan negara yang adil dan inklusif bagi semua rakyat Malaysia. Saya yakin bahawa dengan kerjasama ini, kita boleh mencapai tujuan ini. Tunku Abdul Rahman memastikan bahawa hak asasi manusia dan kepentingan penduduk tanah Melayu dilindungi dalam perbincangan ini dan pada masa yang sama memperhatikan kepentingan dan keselamatan negara kita. Tunku Abdul Rahman menunjukkan kebijaksanaannya dalam berdialog dengan Chin Peng.
Beliau memahami pertimbangan dan tuntutan para anggota komunis, tetapi juga memastikan bahawa kepentingan nasional dan perdamaian tidak terganggu. Dalam hal ini, Tunku Abdul Rahman menunjukkan kesediaannya untuk bekerjasama dan mencapai tujuan yang sama, iaitu perdamaian dan kesejahteraan bagi semua rakyat Malaysia. Sesi keempat bermula pada 29 Disember pukul 10.50 pagi. Saya ingin menawarkan kesempatan bagi anda dan para anggota komunis untuk mengakhiri pemberontakan ini dan kembali ke masyarakat secara damai. Anda fikir saya akan menyerah begitu sahaja? Saya memahami bahawa anda dan para anggota komunis memiliki tujuan dan keyakinan yang kuat. Namun, saya yakin bahawa kita boleh menemukan solusi yang lebih baik daripada melanjutkan perang ini. Apa yang anda usulkan? Saya menawarkan pengampunan bagi para pihak komunis yang ingin kembali ke masyarakat secara damai. Selain itu, pemerintah juga akan memberikan bantuan dan peluang untuk kehidupan yang lebih baik. Saya tidak yakni bahawa pihak komunis akan menerima tawaran ini. Saya mengerti bahawa ini bukanlah keputusan yang mudah. Namun, saya yakin bahawa keputusan ini akan membawa manfaat bagi semua pihak. Kita boleh mengakhiri penderitaan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun dan memulai kembali pembangunan negara. Sebentar lagi, Saya sudah membawa tawaran anda kepada para anggota komunis. Beberapa di antaranya ingin menerima tawaran pengampunan dan kembali ke masyarakat. Saya gembira menerima kabar baik ini. Saya berharap bahawa tawaran ini akan membuka jalan bagi perdamaian dan juga pembangunan negara. Namun, ada juga yang masih ingin melanjutkan perjuangan bersenjata. Mereka masih percaya bahawa hanya dengan kekerasan kita boleh mengubah sistem ini. Saya beranggap bahawa masih ada perbezaan pendapat di antara kita. Namun, saya yakin bahawa kita boleh mencari solusi yang lebih baik daripada melanjutkan kekerasan ini. Kita boleh bekerjasama untuk membangunkan negara dan memberikan kesempatan bagi semua orang untuk hidup dalam keadaan yang lebih baik. Saya akan membawa tawaran anda kepada pihak komunis yang ingin melanjutkan perjuangan bersenjata. Namun, saya tidak boleh menjamin apa yang akan terjadi. Saya menghargai usaha anda dan saya selalu terbuka untuk berbincang dan mencari solusi yang terbaik bagi semua pihak. Saya berharap bahawa kita boleh bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama, iaitu kesejahteraan dan kemakmuran bagi semua rakyat Malaysia. akhirnya agenda berakhir dengan Tunku Abdul Rahman dan Shin Peng berjabat tangan. Kebijaksanaan Tunku Abdul Rahman dalam menangani pemberontakan komunis di Tanah Melayu, beliau menawarkan solusi damai dan memberikan kesempatan bagi para ahli komunis untuk kembali ke masyarakat secara damai. Tunku Abdul Rahman menunjukkan kebijaksanaannya dengan mengajukan pendekatan yang lebih bijaksana dan terbuka dalam rundingan. Peristiwa rundingan baling telah sampai ke titik nokta. Walaupun rundingan baling akhirnya gagal mencapai kesepakatan, rundingan baling dianggap sebagai salah satu peristiwa penting dalam sejarah Malaysia kerana menunjukkan bahawa Tunku Abdul Rahman telah berusaha untuk mengakhiri konflik dengan cara damai. Rundingan baling sebagai langkah awal dalam perundingan yang kemudian mengarah pada kemerdekaan Malaya dari pemerintahan kolonial Inggeris pada 1957. Kebijaksanaan Tunku Abdul Rahman dalam rundingan baling menunjukkan sikap yang sederhana dan demokratik. Beliau berusaha untuk menyelesaikan konflik tanpa menggunakan tindakan bersenjata. Kepimpinan yang kuat dan tegas dalam menjaga kestabilan dan keamanan negara juga ditonjol melalui rundingan baling.